A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Syafawati binti Salihan, wakil daripada Universiti Tenaga Nasional. InsyaAllah pada hari ini akan membentangkan hasil kajian kami untuk International Conference on Professional Huffaz yang bertajuk Hala 7 Program Huffaz Profesional di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia, satu pemerhatian di Universiti Tenaga Nasional iaitu UNITEN. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini dibuat bersama di kalangan pensyarah-pensyarah Universiti Tenaga Nasional yang terdiri daripada Ustazah Siti Salma Muhammad Syukri, saya sendiri Ustazah Syafawati binti Salihan, Ustaz Muhammad Hafizan bin Abdul Hamid, Ustaz Amaluddin Arsyad dan Ustaz Muhammad Taufik bin Abu Hassan. Sebagai pendahuluan, sedikit kita melihat bersama senario yang berlaku terhadap dunia pendidikan tahfiz Al-Quran di Malaysia. Pertama, kita melihat kesedaran umat Islam terhadap kepentingan dan kelebihan menghafaz Al-Quran telah mendorong ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke institusi tahfiz, sama ada institusi tersebut di bawah kelolaan Kerajaan Pusat ataupun Majlis Agama Islam Negeri atau Jabatan Agama Islam Negeri, NGO dan juga institusi tahfiz persendirian. Di peringkat operasi bagi pendidikan sebuah institusi tahfiz itu sendiri, ia melibatkan pelbagai model dan bentuk pelaksanaan yang mana perkara ini turut menyumbang kepada pertumbuhan institusi tahfiz yang pelbagai. Antara contoh model tahfiz yang terdapat di Malaysia seperti mana yang dinyatakan dalam Dasar Pendidikan Tahfiz Negara adalah tahfiz integrasi akademik, tahfiz sains, tahfiz penuh masa, tahfiz agama dan tahfiz pemulihan. Di peringkat kerajaan sendiri, komitmen kerajaan dalam melonjakkan institusi tahfiz di negara ini dapat dilihat melalui Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTN), di mana langkah ini dibuat oleh pihak kerajaan bertujuan untuk memastikan institusi pendidikan tahfiz Al-Quran di negara ini terus subur dan diperkasakan. Jadi atas dasar ini juga, UNITEN menyahut seruan kerajaan dengan mewujudkan program Huffaz Profesional yang telah bermula pada tahun 2012 dan pada tahun 2022, program ini mencapai usia sedekad penubuhan dengan jumlah enrolment pelajar seramai 620 orang serta pelbagai pencapaian yang diperolehi di pelbagai peringkat. Jadi, apabila melihat kepada perkembangan program Huffaz Profesional dalam tempoh sedekad, maka satu usaha untuk meneliti hala tuju seterusnya untuk program Huffaz Profesional UNITEN perlu dilakukan sama ada pemantapan daripada sudut pengurusan program ataupun pemerkasaan daripada sudut pembangunan program yang melibatkan pelajar-pelajar. Dan perkara ini dibuat agar dapat selari dengan hasrat kerajaan Malaysia dalam memperkasakan pendidikan tahfiz Al-Quran di negara ini. Maka melihat kepada permasalahan kajian, objektif bagi kajian ini adalah pertama melihat perkembangan dan pencapaian bagi program Huffaz Profesional yang dijalankan di UNITEN, seterusnya mengenal pasti hala tuju program Huffaz Profesional UNITEN. Sebagai permulaan, sedikit kami perkenalkan ataupun kami bentangkan berkenaan dengan program Huffaz Profesional UNITEN. UNITEN merupakan institusi pendidikan tinggi pertama yang menawarkan program pengajian tahfiz yang digandingkan dengan jurusan profesional, yang mana pelaksanaan program dibuat di luar daripada kampus Darul Quran, iaitu program tahfiz yang melibatkan kerjasama dengan Darul Quran tapi dibuat di kampus Universiti Tenaga Nasional di Putrajaya. Dan program ini menawarkan dua program pengajian bersepadu tahfiz dan akademik kepada pelajar, iaitu Persijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM UNITEN yang dijalankan secara kerjasama dengan Darul Quran, dan di bawah Universiti Tenaga Nasional ada satu program yang dimiliki penuh oleh UNITEN, iaitu Diploma Pengurusan Korporat Tahfiz. Jadi jurusan profesional yang ditawarkan merangkumi bidang kejuruteraan, perakaunan, sains komputer, teknologi maklumat, pengurusan perniagaan, ekonomi dan pengurusan serta pengurusan korporat. Dari sudut pelaksanaan kelas hafazan di UNITEN, kelas hafazan berlangsung setiap hari pada hari Isnin sehingga Jumaat jam 8 hingga 11 pagi. Jadi ini adalah rutin wajib bagi pelajar-pelajar tahfiz sebelum mereka memulakan kelas akademik ataupun jurusan profesional yang lain. Dari sudut penyusunan masa dalam kelas hafazan, pelajar diberi masa 90 minit untuk tasmik hafazan yang melibatkan mereka melancarkan hafazan, menyiapkan tahriri dan memperdengarkan hafazan baru kepada pensyarah.
Dan juga baki 90 minit adalah untuk pelajar-pelajar mengulang ataupun murojaah hafazan, sama ada murojaah baru ataupun murojaah lama. Jadi, dalam usaha membantu untuk pelajar lebih berdisiplin dalam aktiviti tasmid dan murojaah, setiap pelajar juga dibekalkan dengan jadual hafazan dan jadual murojaah yang disusun secara harian dan diberikan kepada pelajar setiap awal semester. Jadi pelajar-pelajar tahu hari Isnin muka surat berapa sehingga muka surat berapa yang mereka perlu hafaz. Begitulah seterusnya Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, dan jadual tersebut diberikan secara harian daripada awal semester sehingga ke hujung semester. Kita pergi kepada aspek pencapaian bagi program Hufaz Professional Unit 10. Aspek pencapaian ini dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu pertama pencapaian pelajar daripada sudut program-program pembangunan pelajar, dan yang kedua pencapaian bagi program Hufaz Professional Unit 10 secara keseluruhan. Dan pencapaian pelajar ini tidak terhad pada peringkat universiti sahaja, malah di peringkat kebangsaan hatta di peringkat antarabangsa yang merangkumi akademik, Al-Quran dan juga pembangunan sahsiah. Alumni bagi program Hufaz Professional Union dan juga graduan program kami kini berkhidmat di merata tempat, sama ada di Malaysia dan juga di Singapura, sama ada di bawah Tenaga Nasional Berhad, anak-anak syarikat TNB dan beberapa syarikat lain. Jadi antara pencapaian pelajar yang boleh dikongsikan adalah dari sudut akademik, antara pelajar yang mendapat tajaan luar untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana di luar negara adalah seorang pelajar generasi pertama pada tahun 2018 telah berjaya mendapat tajaan Korean Government Scholarship untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang Nuclear Power Plant Engineering di KEPCO International Nuclear Graduate School di South Korea. Selain daripada itu, pada tahun 2019, ketika Convention Hufaz Professional peringkat kebangsaan dijalankan, seorang pelajar generasi keempat iaitu Nurul Husna binti Zainal Abidin telah dinobatkan sebagai ikon Hufaz Professional. Pada tahun 2019 juga, antara pencapaian pelajar dalam bidang hafazan Al-Quran di peringkat Negeri Selangor adalah salah seorang pelajar generasi yang ke-6 iaitu Muhammad Imran Zul Zamrin telah mendapat naib johan dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Selangor. Selain daripada itu, pada tahun 2019 juga, Alhamdulillah selama 20 orang pelajar cemerlang dalam program Tahfiz Unit 10 telah mengikuti program Tahsin Al-Quran Bersanad yang dijalankan selama 2 minggu di Mesir. Dan apabila pelajar-pelajar ini pulang, kita telah hantar pelajar-pelajar ini untuk menduduki temuruga ataupun ujian untuk mendapatkan tauliah mengajar Al-Quran dari Jabatan Agama Islam Selangor. Dan Alhamdulillah 5 daripada pelajar ini telah berjaya untuk mendapat tauliah tersebut. Seterusnya dalam tahun pencapaian pelajar dalam tahun 2022 dalam bidang Al-Quran antaranya adalah pelajar generasi yang ke-10 Ahmad Ikmal Muhammad Rizwan telah menjuarai musabaqah hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi kategori 1 hingga 20 juzuk, dan pelajar juga turut menjadi johan dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Johor pada tahun 2021 juga bagi kategori 1 hingga 20 juzuk. Dan dari sudut akademik, pelajar generasi yang ke-6 Muhammad Imran Zul Zamrin telah berjaya melanjutkan pengajian peringkat sarjana di Cranfield University di United Kingdom di bawah tajaan Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Dan pada tahun 2022, sekali lagi Alhamdulillah, kita telah berjaya menghantar seramai 32 orang pelajar cemerlang program Tahfiz Unit 10 untuk mengikuti siri kedua program Tahsin Al-Quran Bersanad yang diadakan selama 2 minggu di Mesir, dan kali ini pelajar berpeluang untuk berada di Tanah Suci selama 4 hari untuk menunaikan umrah. Dan daripada 32 orang pelajar, 6 daripada mereka telah berjaya, telah lulus dan mendapat tauliah mengajar Al-Quran dari JAIS. Jadi, kejayaan Unit 10 daripada sudut program pembangunan pelajar yang dikongsikan sebahagian tadi turut bergerak seiring dengan kejayaan Unit 10 daripada sudut pengurusan program secara keseluruhan, di mana Unit 10 telah diberi penghargaan untuk menerima anugerah Institut Pengajian Tinggi atau IPT berkolaborasi terbaik pada Majlis Istiadat Convocation Darul Quran JAKIM ke-30 yang disampaikan oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama yang berbahagia Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad.
Dan selain daripada itu, kecemerlangan Uniten daripada sudut pengurusan juga turut menarik perhatian institusi-institusi lain untuk menjadikan Uniten sebagai penanda aras dalam pelaksanaan pengajian tahfiz di institusi masing-masing. Jadi antara IPT yang pernah datang melawat ke Uniten untuk menjadikan Uniten sebagai benchmark untuk pelaksanaan program tahfiz adalah Universiti Teknologi Petronas, Universiti Selangor UNISEL, University of Cyberjaya UOC, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Kuala Lumpur UNIKL, Universiti Malaysia Pahang UMP, Universiti Utara Malaysia UUM dan Jawatan Kuasa Tibet Tahfiz Maram. Jadi kejayaan dan pencapaian yang diperolehi oleh Uniten dalam tempoh 10 tahun pelaksanaan program tahfiz memerlukan kepada satu perbincangan berkenaan dengan hala tuju untuk program Hufaz Profesional Uniten. Dan hasil penelitian dan perbincangan tersebut, kami kongsikan 4 perkara besar yang telah disusun sebagai hala tuju untuk program Hufaz Profesional Uniten. Pertama, pemantapan pengurusan program Hufaz Profesional Uniten. Bahagian yang pertama daripada sudut organisasi. Sebagaimana yang kita tahu, pengurusan yang cekap serta pentadbiran yang tersusun merupakan aspek terpenting kepada kejayaan sebuah institusi pendidikan tahfiz. Di Uniten, program tahfiz di Uniten bermula di bawah Pusat Islam Uniten daripada sudut pentadbiran secara keseluruhan, dan kini program Hufaz Profesional Uniten berada di bawah satu jawatan kuasa yang diberi nama Jawatan Kuasa Program Pengajian Tahfiz yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Penyelidikan Universiti Tenaga Nasional dan dianggotai oleh semua dekan bagi setiap kolej ataupun fakulti, pendaftar dan pengarah hal ehwal pelajar. Jadi jawatan kuasa ini berperanan untuk melihat pelaksanaan program Hufaz Profesional Uniten secara keseluruhan, sama ada akademik ataupun pembangunan sahsiah pelajar. Jadi ini adalah carta organisasi bagi jawatan kuasa yang diterangkan sebentar tadi. Jadi penglibatan kesemua dekan dalam jawatan kuasa ini memudahkan untuk pihak pengurusan bagi program Hufaz Profesional Uniten memaklumkan dan mengemaskini berkenaan dengan prestasi pelajar. Jadi apabila terdapat pelajar-pelajar yang mungkin bermasalah daripada sudut akademik ataupun pengurusan, pihak pengurusan kolej ataupun fakulti yang tertinggi mengambil maklum tentang berkenaan perkara ini dan tindakan boleh dibuat daripada sudut pemantauan pelajar secara lebih terperinci. Yang kedua, hubung jalin dengan pihak luar. Hubung jalin dengan pihak luar ini telah dilakukan oleh pihak pengurusan program Hufaz Profesional Uniten sejak daripada awal program ini ditubuhkan, iaitu daripada tahun 2012. Dan hubung jalin yang dilakukan ini memberikan manfaat daripada sudut terutamanya pendanaan secara keseluruhan bagi program tahfiz, sama ada yuran pengajian pelajar untuk program tahfiz ataupun yuran sara hidup pelajar. Jadi, kerjasama yang dilakukan yang terutamanya adalah dengan pihak Tenaga Nasional Berhad dan Lembaga Zakat Selangor bagi mendapatkan sebahagian dana wakalah dalam membiayai pengurusan program Hufaz Profesional di Uniten. Jadi selain daripada itu, Uniten juga mengadakan kerjasama strategik dengan Majlis Amanah Rakyat MARA, Majlis Islam Sarawak MIS, Permodalan Nasional Berhad PNB, Permodalan Hartanah Berhad PHB, Tabung Haji, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra YPPB, Worldwide Holding dan banyak lagi syarikat korporat lain. Jadi selain daripada itu, Uniten juga mengajarkan MOU bersama dengan pihak Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, di mana pihak MUIS telah menghantar beberapa pelajar daripada Sabah untuk mengikuti program Hufaz Profesional Uniten. Dan kerjasama ini juga disambung lagi pada tahun 2022. Jadi, kelebihan daripada sudut hubung jalin dengan pihak luar adalah membantu daripada sudut pendanaan program. Jadi, Uniten membiayai sebahagian daripada yuran pelajar dan bakinya adalah bersama dengan pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Universiti Tenaga Nasional sebagai sokongan kepada program Hufaz Profesional Uniten. Ketiga, Pusat Kecemerlangan Tahfiz atau Tahfiz Excellence Center. Jadi melihat kepada perkembangan 10 tahun program Hufaz Profesional Uniten dengan enrolment pelajar menjangkau 200 orang pada satu-satu masa. Jadi sudah tiba masa program ini mempunyai pusat ataupun akademi sendiri, di mana dengan fasiliti dan prasarana yang lengkap dan kondusif, ia dapat membantu untuk menggerakkan lagi atau menumbuhkan lagi dan menggerakkan program Hufaz Profesional Uniten dengan lebih jauh pada masa akan datang.
Jadi perancangan ke arah mewujudkan pusat kecemerlangan tahfiz ini telah dimulakan dengan beberapa siri perbincangan dengan pihak pengurusan Unit 10 dan juga TNB berkenaan dengan pemilihan tempat yang sesuai. Seterusnya, yang kedua, hala 7 bagi program Hufaz Profesional Unit 10 digariskan pada inovasi digital PDP Tahfiz Unit 10. Pada inovasi digital PDP Tahfiz Unit 10, pertama berkenaan dengan pengurusan data pelajar secara digital. Ini kerana pengurusan data pelajar yang berlaku secara harian, malam mingguan ataupun bulanan yang melibatkan rekod hafazan harian, rekod murojaah, rekod silibus hafazan, rekod tenaga pengajar, rekod penilaian pelajar dan rekod kemasukan pelajar serta rekod akademik dan lain-lain lagi. Tidak semua dijalankan secara digital. Ada sebahagian masih dijalankan secara manual. Jadi sistem aplikasi ataupun rekod yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran tahfiz ini perlu supaya ia dapat memudahkan daripada sudut urusan akses kepada rekod dan juga aspek pemantauan prestasi sama ada pensyarah ataupun pelajar tanpa mengira tempat dan masa. Jadi pada hala 7 ini, beberapa siri perbincangan juga dan penelitian terhadap aplikasi yang sesuai sedang berjalan di peringkat pengurusan tahfiz Unit 10 bagi menentukan aplikasi ataupun rekod digital yang sesuai untuk nak digunakan bagi program Hufaz Profesional Unit 10. Yang kedua, ke arah pembentukan bilik kuliah digital ataupun digital classroom. Digital classroom ini adalah sebuah aplikasi ataupun satu tempat ataupun kelas yang menggabungkan penggunaan beberapa pergagasan yang digital seperti digital yang ICT seperti LCD projector, screen beam mini, komputer ribbon, telefon bimbit dan dalam urusan PDP. Selain daripada itu, kemudahan-kemudahan ini juga dapat membantu pensyarah untuk menggunakan aplikasi pengajaran yang lebih interaktif bersama dengan pelajar seperti Cam Scanner, Padlet, Mentimeter, Google Doc, Picture Art, Zudo juga digunakan dalam tempoh PDP berlangsung. Jadi transformasi daripada pengajaran secara manual ke arah pengajaran yang menggunakan aplikasi teknologi maklumat dapat meningkatkan kemahiran pelajar dan juga memberikan impak yang tinggi kepada pelajar. Selain daripada itu, ia boleh menarik minat pelajar untuk nak memberikan tumpuan yang lebih terhadap subjek yang sedang dipelajari. Jadi, bilik kuliah digital ini merupakan satu elemen penting dalam usaha memperkasakan hala 7 PDP Tahfiz di Unit 10 dan ia juga menyokong idea ke arah menubuhkan makmal Al-Quran. Salah satu perkara yang diletakkan uh, sebagai target untuk fasiliti ini ada dalam Universiti Tenaga Nasional. Seterusnya, yang ketiga adalah pemerkasaan kurikulum program Hufaz Profesional Unit 10. Sebagaimana yang dimaklumkan sebentar tadi, di bawah program Hufaz Profesional Unit 10, kita ada dua program. Pertama, Persijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM Unit 10 yang merupakan program kerjasama dengan Darul Quran. Yang kedua adalah Diploma Pengurusan Korporat Tahfiz ataupun Diploma in Corporate Management Tahfiz, singkatannya adalah DCMT. Program ini adalah program milik penuh Universiti Tenaga Nasional yang telah pun mendapat akreditasi penuh daripada pihak MQA. Jadi, pada masa sekarang, DCMT ditawarkan hanya pada peringkat diploma. Jadi, dan tidak ditawarkan di peringkat sarjana muda. Jadi, graduan bagi program DCMT masih berpeluang menyambung ijazah di Unit 10 dalam program-program lain yang ditawarkan seperti Economics ataupun Business Economics, Business Administration and Marketing, Business Admin and Human Resource, Business Admin and Entrepreneurship and Venture Management, dan International Business. Jadi, bagi memastikan kelangsungan pelajar DCMT di peringkat ijazah, College of Energy Economic and Social Sciences ataupun singkatannya adalah CHES, pemilik ataupun owner kepada program DCMT perlu untuk membangunkan pengajian pengurusan korporat tahfiz di peringkat ijazah. Jadi program ini boleh diikuti oleh pelajar sama ada secara sepenuh masa ataupun secara separuh masa. Yang kedua, penawaran kepada pelajar antarabangsa. Melihat kerjasama yang telah termeterai antara Universiti Tenaga Nasional dengan pihak-pihak luar yang lain seperti Majlis Ulama Islam Sabah, seperti Majlis Amanah Rakyat ataupun Yayasan Peneraju yang telah menaja pelajar-pelajar tahfiz di bawah program Persijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM Unit 10,
Ia menunjukkan bahawa program Hufaz Profesional semakin mendapat sambutan di kalangan masyarakat Malaysia, sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak. Jadi melihat kepada perkembangan ini, maka program Hufaz Profesional boleh mengurak langkah dengan menawarkan tempat kepada pelajar-pelajar antarabangsa khususnya di Nusantara seperti Indonesia, Singapura, Brunei dan Thailand agar mereka turut mendapat manfaat daripada program. Seterusnya yang ketiga, pemerkasaan sumbangan pelajar Hufaz Profesional Unitan kepada masyarakat. Pelajar-pelajar Tahfiz Unitan bergerak aktif daripada sudut menjalankan program-program yang berbentuk sama ada Al-Quran atau program pembangunan sasiah kepada masyarakat secara khusus di dalam Unitan dan juga secara umum pada masyarakat umum. Antara program yang dijalankan yang dikelolakan oleh pelajar-pelajar Hufaz Profesional Unitan adalah Mari Mengaji Mahasiswa yang merupakan kelas tahsin Al-Quran yang dibuka kepada pelajar-pelajar Unitan secara umum. Mari Mengaji Junior yang merupakan kelas Al-Quran yang dibuka kepada anak-anak staf Unitan dan TNB. Kem Ibadah Anak Soleh merupakan kem solat dan Al-Quran yang biasanya dijalankan ketika cuti sekolah pada hujung tahun yang terbuka kepada semua masyarakat di sekitar Unitan. Selain daripada itu, pada bulan Ramadan juga pelajar-pelajar tahfiz akan disaring dan dilatih untuk menjadi imam tarawih sama ada di Masjid Unitan atau mereka akan dihantar ke beberapa masjid di luar di sekitar Selangor dan wilayah persekutuan. Dan selain daripada itu, pelajar-pelajar juga yang menerima tauliah mengajar Al-Quran di Selangor, tauliah mengajar Al-Quran Negeri Selangor, ia melayakkan mereka untuk mengajar Al-Quran di masjid dan surau di sekitar Selangor. Setelah mereka mengikuti program tahsin bersanad bacaan Al-Quran di Mesir bagi kumpulan yang mengikuti siri pertama pada tahun 2019 dan kumpulan yang mengikuti siri yang kedua pada tahun 2022. Jadi, melihat kepada perjalanan sumbangan sedia ada yang dilakukan oleh pelajar tahfiz Unitan untuk memperkasakan lagi sumbangan ini, unit tahfiz di bawah Pusat Islam Unitan perlu untuk memantau dan menggilap bakat pelajar tahfiz serta membangunkan program pengkaderan pelajar hufaz profesional di mana mereka ini boleh meneruskan sumbangan mereka bukan sekadar di universiti, malah di alam pekerjaan. Yang kedua, taburan alumni hufaz profesional. Jadi, sehingga kini, program Hufaz Profesional telah melahirkan lebih daripada 400 orang alumni yang telah pun berada dalam bidang kerjaya masing-masing sama ada di Malaysia ataupun Singapura. Jadi, kelangsungan program Hufaz Profesional Unitan sangat memerlukan kepada jumlah dana yang besar dan memerlukan kepada jalinan ikatan yang erat dengan para alumni menerusi sumbangan mereka kepada tabung amanah zakat Unitan yang merupakan entiti utama yang telah membantu menggerakkan program Hufaz Profesional Unitan daripada sudut dana. Dan juga pelajar-pelajar ataupun alumni juga boleh memberikan sumbangan melalui dana wakaf ilmu Unitan yang turut mempromosikan beberapa produk wakaf antaranya Al-Quran Wakaf di mana setiap pelajar yang mendaftar ke program Hufaz Profesional Unitan akan diberikan Al-Quran Wakaf secara percuma. Selain itu, kita juga berusaha untuk menggalakkan alumni program Hufaz Profesional Unitan untuk membayar zakat pendapatan terus kepada tabung amanah zakat Unitan. Jadi ini adalah salah satu cara yang dapat untuk nak membantu meneruskan kelangsungan program Hufaz Profesional Unitan daripada sudut penyaluran bantuan pendanaan kepada program tahfiz di Unitan. Yang terakhir, pemerkasaan tenaga pengajar program Hufaz Profesional Unitan. Profession sebagai tenaga pengajar memerlukan kita untuk memiliki persediaan dan kemahiran yang secukupnya supaya apa yang diajarkan mampu memberikan kesan secara langsung dan tidak langsung. Jadi ilmu atau kemahiran mengajar yang dikenali sebagai pedagogi menjadi salah satu kemestian yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pengajar termasuklah dalam bidang hafazan. Jadi tidak boleh di dalam kelas hanya sekadar pensyarah masuk di dalam kelas dan pelajar datang memperdengarkan hafazan sahaja. Kemudian pelajar pun kembali ke tempat masing-masing dan itu sahaja. Jadi penekanan kepada aspek pengajaran, keperluan kepada tenaga pengajar untuk memiliki kemahiran yang sesuai dan relevan supaya aktiviti pengajaran dalam kelas terutamanya dalam kelas hafazan berlaku secara aktif.
Jadi ini memerlukan kepada tenaga pengajar untuk diberikan kursus ataupun latihan yang berterusan yang dikendalikan oleh tenaga pengajar dalam bidang pendidikan. Seterusnya, penguasaan bahan bantu mengajar berteknologi. Menyambung balik daripada sudut persediaan kemahiran pedagogi, maka bahan bantu mengajar berteknologi juga diperlukan untuk merangsang minat pelajar yang sekarang ini telah bergerak kepada pengajaran yang lebih kepada menggunakan bahan-bahan berteknologi. Seperti daripada sudut pengulangan Al-Quran, maka pelajar diajar bagaimana menggunakan aplikasi tertentu yang bersesuaian dengan pengulangan hafazan Al-Quran. Gamification ataupun permainan kalimah-kalimah Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran yang membantu untuk pelajar memahami kalimah-kalimah dalam Al-Quran, seterusnya membantu untuk mereka memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi, penggunaan bahan bantu mengajar yang berteknologi ini seiring dengan perkembangan tuntutan semasa yang memerlukan kepada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran tahfiz berteraskan kepada teknologi yang terkini. Yang ketiga, penyelidikan berteraskan pembangunan pendidikan Al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, kajian-kajian dalam bidang Al-Quran tidak hanya tertumpu kepada ilmu tafsir, qiraat dan tajwid sahaja, tapi kajian terhadap bidang pendidikan Al-Quran juga sangat diperlukan supaya perkembangan ilmu Al-Quran terus berjalan dan diterima baik sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi, pemerkasaan penyelidikan termasuklah bidang pendidikan Al-Quran menjadi salah satu tumpuan utama yang diletakkan dalam hala 7 program Hufaz Professional Unit 10. Antara usaha yang wajar dilaksanakan adalah penawaran geran-geran penyelidikan khusus dalam pengkajian Al-Quran yang pastinya tertumpu kepada melihat integrasi antara kajian bidang profesional dan juga bidang Al-Quran. Jadi antara bidang kajian yang boleh difokuskan adalah contohnya inovasi pengajian Al-Quran, kajian bidang Al-Quran secara bersepadu ataupun pengajian Al-Quran berasaskan teknologi dan sebagainya. Dan perkara ini memerlukan kolaborasi penyelidikan antara Unit 10 khususnya Hufaz Professional Unit 10 serta pihak luar yang boleh diperluaskan sama ada melibatkan pihak institusi dalam maupun di luar negara. Jadi yang terakhir adalah sumbangan kepada masyarakat. Sumbangan kepada masyarakat ini adalah melihat kepada penganjuran seminar dan persidangan yang berdasarkan kepada kajian yang telah dilaksanakan sebagaimana yang dibentangkan sebentar tadi. Ia boleh menjadi satu sumbangan besar kepada masyarakat supaya hasil daripada kajian tersebut dapat memberi manfaat secara lebih meluas. Jadi penganjuran program-program sebegini tidak hanya tertumpu di masjid atau surau, namun pihak pengurusan boleh meneroka ruang yang lebih luas antaranya kerjasama dengan badan-badan korporat ataupun badan-badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Jadi berdasarkan kepada kajian dan penelitian yang telah dibuat berkenaan dengan hala 7 program Hufaz Professional Unit 10, kami melihat perkembangan dan pencapaian untuk program Hufaz Professional Unit 10 berada di landasan yang tepat ke arah mencapai hala 7 yang telah dilaksanakan. Jadi pemerkasaan program melalui 4 elemen yang telah digariskan tadi iaitu pemantapan pengurusan program, inovasi digital PDP tahfiz, pemerkasaan pembangunan kurikulum, pemerkasaan sumbangan pelajar tahfiz kepada masyarakat dan pemerkasaan tenaga pengajar tahfiz dilihat sebagai satu strategi yang praktikal dan mampu mencorakkan khususnya dunia pendidikan tahfiz di Malaysia dan juga global. Jadi bagi mencapai ataupun merealisasikan hala 7 yang telah digariskan, kerjasama dan penglibatan semua pihak yang berkepentingan amatlah diharapkan supaya apa yang telah disusun, matlamat yang telah digariskan dapat dicapai dengan jayanya insya-Allah. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Moga kajian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.